رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطف الدياجيرة العلام يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرام حرام الإحسان والحسان. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. وبآيات القرآن عونوا فالدائر فينا أخا الوهاني. نعرف البطح وتعرفونا والصفا والبيت يألفونا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا رفيع شان ودرجي يا حبيب الله عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكن وكني. ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه. وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخاني. كم إمام بعده خلافوا منه سادات بذا عرفوا. وبآيات القرآن عونوا فالدائر فينا أخا الوهاني. نعرف البطح وتعرفونا والصفا والبيت يألفونا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا الله يا الله يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا رفيع الشان والدرجي عطفتي جيرة حبيب الله يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا نبي الله يا رفيع الشان والدرجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua, apa khabar? Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua pada hari ini? Adakah semua dalam keadaan yang sehat-sehat, sejahtera? Adakah semua dalam keadaan yang baik-baik saja pada pagi ini? Jadi alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, pagi Jumaat yang penuh dengan barakah, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu dan insya-Allah mudah-mudahan kita memperolehi barakah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkumpulan kita pada pagi ini, para malaikat menjadi saksi, ya, mencatat, moga-moga ianya termasuk dalam amal kebaikan kita insya-Allah. Jadi kepada mereka yang baru masuk, selamat datang semuanya. Okey, apa khabar sekali lagi? Dan jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Dan tidak lupa juga kepada yang memberi salam, ya. Saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Okey, selamat datang semua, ahlan wa sahlan. Yang belum share, bantu saya tolong tekan butang share. Okey. Jadi pagi ni tuan-tuan dan puan, saya nak ajak untuk sama-sama kita betulkan niat semula insya-Allah dan positifkan minda masing-masing, jiwa dan minda masing-masing, supaya mudah apa segala ilmu yang bakal dikongsikan kepada anda semua dapat kita ambil dengan baik insya-Allah. Apa pun kena betulkan niat dahulu insya-Allah. Boleh ke ni? Boleh ke tak boleh tuan-puan? Dia jangan tanya boleh ke tak boleh, boleh ke boleh. Gitu tak sekarang punya style. Ya Ustaz, alhamdulillah sihat aja. Alhamdulillah semua respon yang positif pada pagi ini, alhamdulillah. Semua kata alhamdulillah, baik. Jadi insya-Allah sama-sama kita terus menerus mendoakan agar kita diberikan kesihatan ini dan sekaligus dengan adanya kesihatan yang baik membuatkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan segala amal ibadahnya, supaya kita dapat melakukan ibadah solat khususnya dengan lebih bersemangat, dengan penuh momentum tuan-tuan insya-Allah, ya. Baik. Jadi pagi ni tak mau stres-stres. Hujung-hujung minggu ni kita nak masuk ke penghujung minggu dah. Hari ni dah hari Jumaat tuan-puan, esok dah Sabtu. Dah masuk ke tak apa, hari Minggu kan. Jadi waktu cuti lah. Yang bekerja mungkin esok waktu rehat mereka dan sebagainya. Yang kerja, teruskan kerja macam biasa. Jangan mengeluh. Okey. Okey, baru masuk. Mai, ambil tempat depan ni. Penuh lagi ni saya nak pastikan tuan-puan semua duduk di hadapan saya ni. Boleh ke tak boleh ni? Biar saya nampak tuan-puan. Sekejap lagi kalau ada part-part nak kena baca, senang. Saya nak dengar sikit. Ya tak? Kesihatan satu kepentingan dan nikmat. Betul. Kalau tak ada nikmat kesihatan, yelah nanti layu je tak. Nak buat apa pun tak larat. Nak pergi ke dapur pun rasa lemah benar badan kan. Itu contoh kalau kita tak sihat, Allah tarik nikmat kesihatan. Tapi apa pun, kalau adanya ujian kesakitan, contohnya demam dan sebagainya, kita fikir itu adalah satu ujian yang Allah berikan kepada kita, dan secara tak langsung mungkin nak menghapuskan dosa-dosa kecil kita yang kita tak sedar kan, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Dan apabila kita yakin bahawa Allah itu Maha Penyembuh, insya-Allah moga-moga Allah naikkan darjat kita dan sebagainya. Okey. On tak on tuan-puan pagi ni? Semua okey ke? Sebelah Puan Nani ni kata ada kosong lagi. Pergi duduk sebelah dia. Kena duduk sebelah Ustaz. Kena datang hipoh lah ya. Aja benar. Pot biasa kat meja makan. Puan Zurina tak apalah. Okey, baik. Jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan macam biasa kita akan istighfar dahulu.
Alright, kemudian kita akan teruskan bacaan semasa kita. Jadi tuan-puan boleh bersedia dengan Al-Quran masing-masing, boleh buka mushaf dan lihat pada halayan 46, muka surat 46. Kita akan sambung pada pagi ini, hari ini kita baca ayat 273 tuan-tuan puan-puan. Ya, 273. Boleh ke tak boleh tuan-puan? 273 bukan muka surat, ayat 273, muka surat 46. Muka surat 46. Boleh nak? Baik. Jadi sebentar. Alright. Jadi kita akan istighfar dulu seperti biasa sebentar lagi. Kemudian macam biasalah hari Jumaat kita akan teruskan untuk rutin bacaan surah Kahfi kita ayat 1 hingga 10. Jadi tuan-puan saya harapkan dalam keadaan yang baik, pastikan tempat yang tuan-puan duduk dalam keadaan yang tenang, baik, tidak ada gangguan dan sebagainya. Tapi kalau ada anak-anak, cucu-cucu tu tak apalah. Nak buat macam mana kan? Budak-budak biasalah. Itu pun kalau demo dah bangun lah. Luqman Bakaridin. Waalaikumsalam ya Syekh. Sahabat kita. Bolehlah sedia ni. Alright, alhamdulillah. So jom sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jom kita teruskan baca istighfar kita bersama-sama. Okey, tarik nafas tuan-puan. InsyaAllah, walaupun kita beristighfar, memang kalau kita tengok, dianya lebih kepada merintih, tapi saya nak tuan-puan dalam keadaan yang happy-happy je pagi ni. InsyaAllah, jom kita mulakan. Sedia semua? 1, 2, mula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman. Zidni ilman nafi'a. Wa wafiqni amalan salihah. Amalan مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما. زدني علما نافعا. ووافقني عملا صالحا. عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما. زدني
نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah. Baik, jadi selesai untuk bacaan istighfar kita, tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada yang sudi ikut bersama-sama. Jadi insya-Allah kita teruskan seperti biasa bacaan kahfi kita. Ya. Jom kita tengok kat sini, siapa yang ada Quran boleh buka Quran. Ustaz baca surah kahfi tak? Baru nak baca ni. Kita baru mula. Okey, baru je mula. Baru habis sifar. So baru ni nak mula untuk bacaan kahfi kita insya-Allah. Okey, yang baru masuk, yang belum share, tolong bantu saya ya. Tolong sharekan dulu kita punya live pagi ni. Alright, jom kita teruskan bacaan kahfi ayat 1 hingga 10. Kita baca sama-sama tuan-puan. Boleh? Jom. Tarik nafas, bersedia semua, betulkan niat balik insya-Allah. Sedia. Wahid isnani thalatha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Ada yang kata suara sangkut-sangkut. Suara saya sangkut ke tuan-puan? Boleh respon tak? Ke okey je, clear. Kalau semua sangkut, mungkin problem tu datang daripada saya lah. Kalau tuan-puan ada yang dengar okey, clear je, lancar je, maknanya line tuan-puan tu lah yang sangkut tu kan. Baik, sadaqallahu azim. Selesai sudah bacaan surah Kahfi kita. Seperti biasa, kita akan bacakan pada setiap pagi Jumaat ayat 1 hingga 10 insya-Allah. Okey je. Itulah. Baik, alhamdulillah. So, terima kasih respon sahabat-sahabat semua. Jadi, tanpa buang masa lagi, jom kita terus untuk bacaan semasa kita pada pagi ini. Ayat 273 ya, tuan-puan. Ayat 273, muka surat 46. Tuan-puan boleh buka muka surat 46 sebab ada Quran, buka Quran muka surat 46, lihat pada ayat 273. Dia dah kat bawah-bawah sikit dah. Okey. Tadi line saya yang tak okey. Okey, baik, alhamdulillah. Maknanya okey lah, line saya kat sini okey. Cuma tuan-puan yang sangkut tadi mungkin tak apa, tunggu Ustaz. Dia selalunya kalau sangkut tu kejap-kejap je. Tak tahulah. Ikut tempat juga. Macam saya ni, kalau tempat saya ni kalau terganggu sekejap-sekejap je, nanti dia elok balik. Waalaikumsalam. Yang memberi salam. Okey, baik, jom kita teruskan insya-Allah. Sedia ke semua? So ini dia ayat 273 insya-Allah yang kita akan bacakan pada pagi ini. So, macam biasalah, kita baca dulu sama-sama, boleh? Dah sedia ke semua? Jom kita mulakan insya-Allah. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. Kita ambil semula yahsabuhumul. 1, 2, mula. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi selesai sudah bacaan kita untuk yang pertama, ayat 273. Okey. Terima kasih kepada penyumbang star kita. Tuan-puan kejap saya nak ni balik, reset balik mikrofon saya. Dia macam ada gangguan sikit Tunggu sat. Tes. Okey. Baik, dah.
sekejap je. Baik, jadi jom kita teruskan seperti biasalah untuk kita punya sesi bedah membedah. Dan kali ni saya harap pun tuan-puan dah bersedia. Jangan keluar lagi, kita baru nak mula ni sebenarnya. Okey, kita baru nak mula. Jom, insya-Allah. Warna hijau macam biasalah. Okey, jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lupa saya nak pesan. Sedia semua kelengkapan nak tulis ke nota dan sebagainya lah. InsyaAllah. Kita mula sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. Baik. Lilfuqara. Huruf lam baris bawah li, kita matikan lam di sini tuan-tuan dan puan. Lil bunyi dia lil. Kemudian jangan beranakkan bunyi lam yang mati ini. Lil. Okey, pastikan kita tak lakukan kesilapan itulah. Lil lilfuqara. Right? Baik, huruf fa berada depan fu. Kemudian qaf ni tebal selamanya. Huruf qaf tebal selamanya ni. Fuqa qa isti'la. Pastikan terangkatnya pangkal lidah. Untuk kita dapatkan hasil suara yang kita sebut tebal tu tadi. Nakkan hasil suara tebal tu perlunya proses mengangkat pangkal lidah. Ingat tu. Lil fuqara qa. Lil fuqara. Ra ni pun sama tebal sebab ianya berbaris atas. Kemudian ra ni juga panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Sebab huruf mat ni bertemu dengan hamzah selepasnya, kan? Dan ianya berlaku pertemuan tu tadi. Pertemuan ni berlaku dalam satu kalimah. Maka disebut sebagai hukum mat wajib muttasil. Itu sahaja. Lil fuqara illadhi. Okey, illadhi. So kat sini idgham syamsi. Masukkan idgham, okey, ke dalam huruf lam ni lah. Lam yang bersabdu ni. Lil fuqara illa. Macam biasalah, illa. Kemudian zi 2 harakat. Ni ya mad, sebelumnya baris bawah. Okey. Lil fuqara illadhi. Zi 2 harakat. Okey, keluarkan sedikit hujung lidah kita. Na'uhsiru. Na, satu harakat. Hamzah, pangkal kerongkong kita. Matikan ha, tengah kerongkong. Matikan ha. Dapat tak? Lil fuqara illadzina okey, bunyi dia. Dapat tak? Kemudian sad. Huruf sad ni pun sama, dia tebal selamanya tuan-puan. Tebal selama-lamanya. Jadi kita sebut si. Jangan silap ya. Kalau kita ringankan dia, nanti dia jadi seakan huruf sin. Si. Jadi tebalkan si. Di sini ada sifat, pada sad ni ada sifat itbaq. Isti'la pun dia juga. Okey. Maknanya kalau kata isti'la, itbaq ni terangkat sebahagian besar lidah kita daripada pangkal sampailah ke depan. So. Sebab tu bila kita sebut bunyi penuh pada mulut kita ni. So, si, su. So, si, su. Siru. Kemudian ra baris depan ni ru, 2 harakat lah ni, waw mad sebelumnya baris depan. Dan ru ni nak kena tebal ke nipis, semestinya tebal. Sebab ra kalau berbaris hadapan ataupun baris depan mesti tebal. Kemudian di sini huruf ziyadah, huruf tambahan yang memang kita tahu tak perlu dibaca, hanya ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Kat tulisan dia ada. Tapi untuk baca dia tak perlu kita bacakan dia.
Okey, jelas. Baik, fi sabilillah. Fi dua harakat. Ni mat asli lah. Ya, ni ya mat sebelumnya baris bawah. Sabi, sa, bi pun sama mat asli. Dua harakat. Lillah. Lillah. Kalimah Allah. Lafzul jalalah. Perlu dibaca dengan tarqiq. Nipis. Dibaca dengan nipis. Sebab apa? Sebab sebelumnya baris bawah. Ni nampak? Lillah. Kalau tebal lillah. Jadi kita jangan angkat lidah kita. Lil, 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 beza kan? Fi sabilillah. Okey. Lil fuqara'illadzina uhsiru fi sabilillahi la. Hi, satu harakat ni ha bendera. Semalam saya dah sebut pada tuan-puan. Kemudian la ni dua harakat mat asli. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Yasta. Ni huruf sin tuan-tuan puan kan. Sin yang mati sebelumnya baris atas. La yastati'u. La yastati'u. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا ta dengan ta ni. Okey, ta macam biasalah nipis je. Kemudian ta baris bawah ti kena tebal. Ta ni sama sifat dengan sa ni tadi. Dia isti'la, dia juga itbaqa. Yang mana bila kita sebut je mulut kita akan rasa penuh ta. Sebab apa? Sebab terangkatnya sebahagian besar lidah kita ni daripada pangkal belakang tu sampailah ke depan, bahagian depan lidah kita ni. Dan lidah kita ni kita akan dapati dalam keadaan yang taqa'ur, melengkung. Okey, dia melengkung. La yastati la yastati'una dar. Nun baris atas. Oh sorry, waw ni tertinggal pula. Ti dengan u ni dua-dua mat asli lah. Okey, ti, au kena muncung bibir mulut kita sebab dia baris hadapan. Bukan sebab makhraj ain tu bibir ya, tapi sebab baris hadapan. Itu saja. Au tati'una gitu. Kemudian nun baris atas na, satu harakat saja. Dad tebal selamanya. Ba. Ni pun sama geng dengan ta, geng dengan huruf sad. Bila sebut mulut rasa penuh, kemudian melibatkan sebahagian besar lidah kita lah. Macam saya sebut tadi, terangkat daripada pangkal sampailah depan lidah. Pangkal lidah sampai depan ni terangkat. Ba. Yang saya sebut tadi tu berkaitan dengan sifat lah. Kalau kita cerita makhraj untuk huruf ba ni lain. Ialah di bahagian tepi lidah kita ni akan naik ke bahagian garham kita, sama ada belah kiri ataupun kanan lah. Okey, ba, didu, waladda, gitu. Okey, ba, didu. So kat sini ba baris atas kan, matikan ra dalam keadaan yang tebal juga. Ra yang mati, kan kita kena check dia kan, sama ada dia tebal ataupun nipis. So nak check macam mana, kena tengok huruf sebelum lah. Ra mati, tengok sebelum dia. Ra mati, nak tahu dia tebal ke nipis, tengok sebelum dia. Baris apa? Jadi dha tu baris atas kan. Jadi kita tahulah kena tebal. La yastati'una darban fil ardi. Okey, baik. Saya rasa macam panjang. Saya berhenti sinilah. Darba. Boleh tak, tuan-puan? Takat ni Darba. Ba ni, bila kita berhenti, dia jadi mat iwad. Dua harakat lah. Ganti. Darban, kita iwadkan dia. Gantikan dia daripada bunyi ban kepada bunyi mat. Sebab tu nama mat iwad. Mat ganti.
Gantian daripada bunyi tanwin itu sendiri, dan ianya hanya berlaku pada tanwin baris atas lah. Okey, ma'iwat ni hanya berlaku pada tanwin baris atas. Jadi berhenti 2 harakat. Lil fuqara'il uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darba. Boleh kita baca sama-sama. Isti'azah Kemudian terus pada bacaan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darba. Gitu. Dia jadi penat, jadi semput sebab kita baca tempo lambat kan, kita baca seketul-seketul, istilah orang kata ya. Seketul-seketul nyebutnya. Jadi itulah bunyi dia tuan-puan. Tapi kalau kita baca laju insya-Allah mungkin kita sempat lah nak berhenti pada darba tu. Boleh? Baik, nanti kita nak sambung, ambil semula pada ni. La yastati'u. Alright? Kita sambung dulu di sini fil. Huruf fa baris bawah, memang asalnya kat sini mat asli, asalnya. Tapi kita tak sebut mat. Kita tak sebut mat lah. Sebab apa? Dalam keadaan sambung, mat ini tidak wujud. Darban fil. Nampak? Berlaku izhar. Jelaskan lam ini dan bunyinya daripada fa ni terus pada lam. Fil. Fil. Sebab apa? Sebab berlakunya iltiqa' sakinain. Berlaku pertemuan 2 sukun. Bertembung 2 sukun. Jadi kita kena bebaskan pertemuan tu. Jangan bagi dia jumpa. Mana 2 sukun yang saya sebutkan tu? Ni. Ya mat ni. Ya mat ni. Ya mat kan huruf mati. Betul kan? Cuma dia tak ada simbol sukun. Jadi dia bertemu pula dengan huruf yang mati sekali lagi. Jadi itu kata iltiqa' sakinain. Pertemuan 2 sukun. Ya sukun bertemu dengan lam sukun. So mana boleh baca? Jadi kita kena bebaskan. Kena bebaskan daripada berlakunya takhallus min iltiqa'is sakinain. Kena bebaskan daripada berlakunya pertemuan 2 sukun. Jadi ya mat tu tadi digugurkan. Bila kata gugur ni maksudnya tak baca lah. Begitu. Faham tak? Darban fil ardi. Gitu. Boleh kan? Kemudian ra yang mati. Ni hukumnya alif lam qamariyah lah. Kan? Alif lam qamariyah. Huruf ra yang sukun sebelumnya baris atas. Ra yang sukun sebelumnya baris atas. Sudah tentu ra ni kena baca dengan tebal. Sama konsep macam dar tadilah. Fil ardi. Dot baris bawah di. Tebal. Walaupun baris bawah tetap tebal. Yahsabu. Yahsabu. Ha pedas. Biasa kita sebut ha pedas kan. Pedas-pedas. Cuma nak orang kata apa? Nak hasilkan bunyi pedas tu bagaimana? Ni soalan saya tuan-tuan. Saya nak tanyalah hari ni. Macam mana kita kata ha pedas. Itu adalah dari sudut penerangannya. Tapi proses dia apa tuan-puan? Nak dapatkan hasil suara yang kata pedas tu, apakah proses yang perlu dilakukan? Boleh bantu saya tuliskan di ruangan komen? Ni soalan ya. Tulis di ruangan komen, apakah proses untuk kita menyebut huruf ha pedas ni? Nak dapatkan yang kata pedas tu, apakah proses yang perlu dilakukan? Tuliskan di ruangan komen tuan-puan. Sambil-sambil. Mungkin ada sahabat-sahabat baru yang masih lagi tertanya-tanya kan. Jadi insyaAllah dengan jawapan tuan-puan mungkin memberikan satu kesan yang baik lah buat mereka yang baru pertama kali bersama kita. InsyaAllah tuliskan di ruangan komen kita. Terima kasih. Saya yakin semua boleh jawab dengan baik. Siapa yang follow rapat insyaAllah mesti tahu punya apa proses dia.
Makan cili padi banyak-banyak. Sempit ke mana? Sempit. Tak ramai jawab ni. Bunyi berkahak. Ah, baik. So, siapa yang biasa dengar saya punya pencerahan dalam menyebut huruf H ni. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat semua. Jadi, huruf H ni mudah je nak faham dia. Proses dia ialah dengan kita menyempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Okey, so sekarang ni kita cuba pada praktikal tuan-puan. Tak apa, saya bagi tahu pelan-pelan. Walaupun ada yang dah mahir, tak apalah. Cuma saya nak kongsikan kepada mereka yang mungkin masih lagi ada masalah dalam membezakan bunyi H biasa dengan H pedas ni. Jadi kalau H biasa yang kita sebut H simpul itu datangnya daripada pangkal kerongkong tuan-puan. Ni, pangkal kerongkong, pangkal. Bawah sekali, pangkal. H, 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 H. Jadi kalau dalam kategori sifat huruf tuan-puan, huruf H ni nak dibandingkan dengan 29 huruf ni, huruf H ni adalah huruf yang paling lemah sekali. Okey, huruf H ni adalah huruf yang paling lemah. H, 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 H. Okey. Baik. Kemudian huruf H pedas ni duduknya di tengah kerongkong. Ini berdasarkan teori tuan-puan jadi kita cuba sekarang ni faham dari sudut teori, kemudian kita cuba juga untuk dapatkan praktikalnya. Saya ulang. H simpul pangkal kerongkong H. Kalau H pedas tengah kerongkong. Jadi dengan adanya proses menyempitkan di bahagian injap suara kita ni. Injap. Injap. Ini dalam buku punya cerita tuan-tuan. Saya cerita benda yang ada dalam buku. Tapi iyalah, bukan semua orang boleh faham kan. Saya pun bukan boleh tahu pun injap tu macam mana rupa dia. Cuma kita faham daripada saluran ni, tengkuk kita ni. Dia macam ni. Bayangkan ni tengkuk, ni bahagian kerongkong kita. So bila kata menyempit tu macam ni. Dia ke belakang. Ha. 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 Faham? Saya bukan buat tarian piring Ni tarian piring. Okey, ni bahagian injak suara ni disempitkan ke belakang. Ha. 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 Kalau kita tak sempit, dia akan jadi ha. Ha. Automatik akan bunyi di pangkal kerongkong. Ha. Tapi kita sempitkan, automatik. Dan penyempitan itu berlaku pada bahagian tengah kerongkong lah. Sebab tu para ulama meletakkan point bagi huruf H ini dan juga Ain di tengah kerongkong. Ha. Adalah kajian mereka buat kan bersama dengan orang yang pakar-pakar untuk bahagian ialah yang lebih kepada bahagian sains, okey, yang melibatkan ni anggota-anggota ni. Jadi itulah berkaitan dengan teori. So kita ni dari sudut praktikal ni kadang-kadang terganggu. Itu yang kita tahu nak cerita tu. Cuma nak buat tu kadang tak jadi. Kadang tertahan suara dulu. Itu macam bunyi nazak-nazak sikit kan. Jadi tak perlu. Dia relax dan perlu banyak latihan lah. Ha. Dia bukan ha.
Ada orang, saya lupalah macam mana. Saya lupa nak copy dia punya bunyi. Dia macam ha pedas tapi tak. Dia macam je. Contoh macam kalau kita tengok ni tadi, yah sabu kan. So dia baca macam ni. Yah, yah. Maksudnya yang keluar ha biasa dulu. Kemudian hujung tu bawah. Yah, yah, yah. Nampak? Dia lewat bunyi dia. So yang kita nak ni bunyi yang direct terus. Yah, yah sabu. Yah sabu. Yah sabu. Boleh? Ah, faham tak ni? Tuan-puan dapat tak? Yang okey tak ada masalah. Alhamdulillah. Confirm takkan ada isu lah kat sini. Saya berkongsi ni kepada mereka, mungkin ada yang masih lagi rasa macam apa ke benda lah kema sebut ni, kan? Kema ni kita lah. Saya. Apa benda lah aku sebut ni? Apalah saya sebut ni? Tak jadi kan? Jadi yah sabu. Yah sabu. Kemudian kita kena faham juga yah sabu. Okey, huruf ha ni dia banyaklah kaitannya. Kalau kita tadi tu kita lebih fokus pada makhraj. So banyak lagi kita kait dengan sifat. Dia ada sifat dia. Okey, dia ada sifat-sifatnya. So saya tak nak sentuh bab sifat. Untuk ha ni, pastikan jangan terlalu over sangat bila kita buat tu. Bukan kata salah, tapi nakkan kesempurnaan, nakkan molek-molek cantik bunyi dia tu, jangan terlalu over. Tu dah nanti bunyi dia terlalu menonjol lah. Contoh, darban fil ardi yahsabuhu yah. Kan? Bila tanya kenapa baca macam tu? Ha ni kan rakhawah ustaz. Ha ni kan sifat hams. Nampak? Betul dah tu. Kefahaman tu dah betul dah tu. Ada sifat hams, ada sifat rakhawahnya. Kan? Cuma dari sudut pelaksanaan tu mungkin ada sedikit takalluf. Ada lebihan, terlebih. Sebab apa? Itulah. Selalunya yang geng-geng. Betul. Saya setuju Tuan Alif. Tuan Alif siapa tadi tulis tu? Udah hilang komen. Tuan Alif Hazman. Sebab struggle sangat nak sebut fil ardi yahsabu yah. Kena pula baru lepas makan durian king. Baca sebelah member. Tak sempat gosok gigi nak baca Quran. Buat pula bunyi ha pedas macam tu. Memang mantul lah tuan-puan bau dia kan. Darban fil ardi yahsabuhumul yahsabu. Dia bukanlah bila kata saya kawal tu kawal sangat. Yah. Sampai bunyi pun ala manja-manja kan. Ardiyah. Amboi. Itu slow sangat. Yahsabu. Bukan meleret. Meleret tu pun kira macam terlebih sangat lah. Apa pun berbalik pada tempo. Sebab kata meleret bunyi ni sebenarnya nak merujuk kepada rakhawah. Yahsabu. Maksud saya kita menekan bunyi tu. Yah. Faham tak? Yah. Kan? Itu kata pengawalan. Kena ada pengawalan. Itu sahaja Saya yakin semua faham lah maksud saya ni. Ada bunyi manja-manja ke Ustaz? Tu? Yah. Ardiyah sabu. Kan tangha tiba-tiba pelan dia bunyinya. Sayu je. Macam air raya pula kan. Tu ada bunyi seruling kat belakang. Memang sayu sangat lah. So tak maulah bunyi begitu lah. Yah sabu. Buat bunyi dia orang tak apa. Cun-cun je tuan-puan. Boleh ke ni? Mantul-mantul tahu-tahu pensel orang sebelah. Itulah pasal ya. Baik, jelas Kemudian huruf sa baris atas bu. Baris depan hu mu. Ni semua satu harakat ni. Yang tiga ni. Tiga huruf ni. Sabuhu. Ni ha kacang. Ha simple lah. Okay. Sabuhumul. Mul ni alif lam qamariyah. Mul. Ja dua harakat. Ma asli. Boleh. Jahilu. Ha simple. Ha maruku. Al-jahilu.
hilu, hilu, aghni. Ni huruf ghain. Faham dah Ustaz, tapi ada masa sebut tak menjadi. Biasalah tu Dia kena banyak kita kena praktis, latih banyak kali. InsyaAllah lama-lama nanti kita dapat. Boleh puan jangan risau. Baik. Hal simpul rakhawah tak? Ya. Hal simpul rakhawah. Okey. Mana tadi? Huruf ghain. Aghniya. Okey. Huruf ghain di sini. Pangkal kerongkong kita. Maaf. Hujung kerongkong. Huruf ghain dengan kha tempat sama hujung kerongkong. Aghniya. Yahsabuhumul jahilu aghniya. 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 Ingat tak saya sebut sebelum ni huruf ghain jangan samakan dengan kha lah. Boleh pula ada bunyi belakang kan. Tuan-puan. Aghniya aminat ta'affu. Okey, kemudian nun baris bawah ni, ya ni kita panjangkan 4 atau 5 harakat, mad wajib mutasil, hamzah mad bertemu hamzah, satu kalimah. Okey. Minat ta'affufi, minatta. Mim baris bawah mi, natta. Natta. Alif lam syamsiyah. Minat ta'affu. Minat ta'affu. Minat ta'affufi ta'rifuhum. Okey. Ni pun sama fa bersabdu ni. Minat ta'affufi ta'ri. Fufi ta'ri. 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 Dapat tak huruf ain ni? Sama macam ha tadi, ha pedas. Sempitkan tengah ke rongkong. Ta'ri. Minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Ta'rifuhum mimmati bertemu ba. Okey. Ni idgham ikhfa. Tuan-tuan, mimmati bertemu ba, ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa? Sembunyi. Dan macam mana praktikalnya? Kita tutup bibir bersahaja. Untuk hukum ikhfa ni saya dah pernah sebut sebelum ni banyak kali dah pada tuan-puan. Ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba, tutup bibir tapi dalam keadaan bersahaja. Dan dengung kadar 2 harakat semestinya lah. Ta'rifuhum. Ta'rifuhum. Kalau sempurna, ta'rifuhum, bunyi dia pekat. Lagi padat bunyi dia. Tapi bunyi ni dia dengung dia bunyi tak penuh. Saya istilahkan penuh tak penuh lah. Okey, tuan-puan lebih mudah faham kan? Ta'rifuhum. Beza dengan kalau penuh, ta'rifuhum. Sampai ni betul-betul penuh dalam hidung ni bunyi dia. Ingat tu. Ta'rifuhum bisimahum. Boleh tak tuan-tuan puan? Okey. Kita berhenti dulu, kita baca dulu sama-sama Tadi kita berhenti kat darba kan atas ni. So kita ambil balik, la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya. Okey, boleh. Saya baca dulu. Sekali kita baca sama-sama. Daripada la ni insya-Allah. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya.
Gitu. Boleh? Kita baca sama-sama. La yastati'u, satu, dua, mula. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya. Saya ambil balik al-jahilu sampailah bisimahum. Tak apa, saya cerita dulu sikit kat sini sebelum kita baca. BC, C dua harakat ya. Si, ma dua harakat. Hum, kemaskan bunyi, disiplinkan bunyi dia. Hum, H-U-M. Okey, mim mati ni izhar. Okey, jelaskan. Al-jahilu aghniya minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Okey, ready semua? Satu, dua, mula. Al-jahilu aghniya minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Okey. Kemudian la yas'alu. Kita teruskan lagi. Okey, sikit lagi tuan-tuan, nak habis dah. La yas, la dua harakat. Yes, matikan sin ni macam biasa. Okey. La yes, yes. Okey, matikan macam biasa. Okey, saya nak tanya, ni hukum dia apa tuan-puan? Okey, jawab di ruangan komen. Okey, ini soalan mudah. Ni hukum dia apa? Ada hukum tak kat situ? Apakah hukum A kat sini? Siapa tahu? Faham soalan dengan baik. Apakah hukum di sini? Yang saya garis kamera tu. Ada hukum tak? Okey, sila. Jawab dulu pelan-pelan ya. Fikir-fikir dulu, tengok-tengok, tenang-tenang dulu. Mat shibhu badal. Mat shibi badal. MB. Apa tu? Mary Brown. Mat badal Mat shibhu badal. Betul ke Ustaz? Sagi saya beritahu Tunggu Ustaz. Mat shibhu badal. Ni kalau periksa ni macam mana ni? Ding ding ding. Mak tamkin. Okey, suka saya tengok jawapan tuan-puan. Yang lain punya jawapan mana ni? Boh jawapan. Ada hukum tak ni kat sini? Kalau ada, apa dia? Geram tuan-puan Ustaz ni sengih-sengih.
Tampar gigi pun tak kata. Saya suka baca jawapan tuan-puan ni. Kemeh-kemeh semuanya. Kami tengah belajar. Jangan gelak. Okey, saya tak gelak. Ada CCTV. Mana Aci? Puan Kartini. Macam mak badal tapi bukan. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Ada lagi ke jawapan? Tak ada dah? Ha. Okey, baik. Mau kita bincang tuan-puan ya. Apa pun saya berikan tepukan dulu buat semua. Sekali lagi saya beri kita sama-sama beri tepukan kepada yang menjawab. Tepukannya pun pendek je. Berapa harakat pun tak tahulah. Okey, jom. Kita tengok La yas'alu. Kalau saya baca, tuan-puan dah boleh detect dah sebenarnya. La yas'alunan nasa ilhafa. La yas'alu. La yas'alunan nasa ilhafa. La yas'alu. Apa yang tuan-puan dengar? Okey. Apakah definisi mad, tuan-puan? Apakah definisi mad? Mad ni maksudnya panjang. Okey. Mad ni maksudnya panjang. Tapi bila dengar saya baca tu, dan tuan-puan sendiri baca pun, bunyinya macam mana tu? Tu. La yas'alu. Alu. La yas'alu. Jadi tuan-puan, ni bukan mak badal, bukan syibih badal. Ianya hanya bacaan satu harakat saja. Tak ada hukum pun. Bacaan, kalau nak tanya pun apa hukum, satu harakat. Itu je, bacaan pendek. Okey? Semua boleh jawab kan? Mat maksudnya panjang. Tapi kita baca kat situ panjang tak? Tak. Sebab apa? Hamzah ni satu harakat. Melainkan ada huruf mat padanya yang menyebabkan bacaan dua harakat. Yes. Mungkin boleh kita kata syibih badal. Menyerupai mat. Nampak macam mat badal tapi bukan. Itu syibhu badal. Okey, ataupun syibih badal. Jadi disebabkan ada satu harakat, so dia bacaan pendek sahaja. Nampak? Jadi sebab tu bila kita faham soalan dan kita kena teliti balik. Tengok betul-betul perkataan tu. La yas'a. Dan Hamzah ni dia seketui dia. Dia tumpang dalam rumah sin tu. Siapa ingat saya pernah sebut, Hamzah ni kedudukan dia merata tempat. Hamzah ni dia tak ada tempat yang tempat yang khusus. Dia mana-mana je dia boleh duduk. Jadi seperti yang kita lihat sekarang, ni duduknya dalam rumah sin tu sendiri. Dalam perut sin tu, nampak? Sin kan ada dua gigi, kemudian satu perut yang panjang melebar ni. Okey, kemudian mungkin tuan-puan lihat ni, saya rasa. Ni, saya merahkan ni. Mungkin tuan-puan nampak ni terus. Nampak macam alif mat. Sebenarnya bukan. Ini adalah badan huruf lam. Saya beranggapan begitulah. Betul tak, tuan-tuan? Udah tercedok kau ya. Saya saja tanya tadi sebab saya tahu mesti akan ada yang jawab mak badal atau syibih badal. Jadi saya harap mungkin dengan kesilapan yang berlaku untuk di awal ini tidak akan berulang lagi lah untuk akan datang. Andai kata saya tanya, tuan-puan teliti baik-baik. Tengok betul-betul. Jadi cuma saya buat kesimpulan, saya beranggapan mungkin tuan-puan kata kat sini mat sebabkan ni nampak macam badan lam ni adalah huruf mat. Seolah-olah baca yas'alu. Dan
ini, dengar apa saya pesan ni ya. Tuan-puan, dalam kita nak kelaskan hukum-hukum pada setiap huruf, pastikan kita kalau boleh, untuk peringkat awal, kalau mereka yang baru lagi beginner, so tak apa, take time, pelan-pelan ikut kan. Tapi kalau yang dah mahir, saya boleh katakan yang jawab tadi tu mungkin dah agak mahir. Kalau tidak, dia takkan ingat nama term-term tu. Betul tak? So di dalam kategori yang agak mahir. Jadi apa pun, nak selamat ialah kita kena faham apa benda yang kita sebut tu. Kalau kata mat, apa itu mat? Kena faham betul-betul. Kalau kata shibhu, shibih badal, shibih ke shibhu ke, shibih bil badal ke, kena tahu juga shibih. Apa maksud shibih tu? Kan? Itu sebaiknya. Supaya ianya bersesuaian, tally dengan apa yang kita sebut tu. Untuk hindar daripada berlakunya kekeliruan ataupun kesilapan yang tak sepatutnya berlaku. Kalau dah periksa dahulu macam ni lah. Kalau kita baca soalan tak habis kan. Ingat tak zaman-zaman sekolah kita dulu, zaman universiti, jawab periksa kan? Bukan saya kata tuan-puan, tapi itu hakikat dia. Saya pun ada juga berlaku begitu. Kita overconfident. Kita tengok sekali je, sekali terus kita buat satu kesimpulan dan kita menjawab. Rupanya ada part yang kita miss, kita tak perasan, terlepas pandang, kita tak tengok betul-betul. Maka membuatkan kesilapan yang tak sepatutnya berlaku. Saya yakin yang jawab shibih badal tadi, bila saya sebut ni, tuan-puan mesti, dia mulalah fras. Kenapa tak perasan tadi? Bukannya isu tuan-puan tak tahu, cuma mungkin tak berapa teliti penulisan di situ. Saya yakin yang jawab shibih badal tadi bukan sebab dia salah, dia tak reti, tak. Tapi sebab dia tak perasan, dia tak tengok betul-betul kat situ. Minta maaf tuan-puan, saya bukan nak mengata ke apa. Tapi itu saya kata tu. Nanti kita tengok-tengok, ngintai-ngintai dulu ya. Alright. Okay, wallahu alam, selesai. Ingat tu. Ingat maksud mat. Kalau kata mat tu, tengok betul ke panjang bila kita baca tu. Itu je. Contoh kita jawab mat tadi, mat. Okey, try baca dulu. La yas'alu. Tu pendek. So bila pendek je, confirm. Mat takkan ada kaitan dengan bacaan pendek. Itu je. Pegang macam tu je. Mat ni, minimum dia 2 harakat. Kalau kata 1 harakat, memang tak ada istilah mat lah padanya. Itu cara lah tuan-puan ya. Pendekatan yang saya rasa mungkin mudah untuk kita faham Shibih badal, shibih ni maksudnya menyerupai. Dia macam mat badal tapi bukan. Ni saya nak bagi contoh, susah lah sikit kan, tak ada dalam ni. Okey. Itu saja. Wallahualam. Minta maaf semua kalau ada yang terasa dengan kata-kata saya kan. Saya tak ada niat nak kata tuan-puan salah ke, tak pandai ke apa, tak. Okey, jangan salah faham lah dengan apa yang saya ulaskan sebentar ni tadi Careless. Biasalah tu. Kecuaian yang yang halus, tak patut berlaku kan. Tak apalah. So insyaAllah ambil iktibar pengajaran. Nanti next time kalau saya tanya lagi, pastikan teliti dulu betul-betul. Tengok, tenang dulu, tarik nafas, baru jawab. Siap tarik nafas gitu. Okay, la yas'alu. Lu ni 2 harakat lah mak asli. Ni. Okay, kita sambung La yas'alunanna. La yas'alunannasa. Okay, nan ni alif lam syamsiyah. La yas'alunan. Alif lam syamsiyah. Wajibul gunnah lah, wajib kita dengungkan. Kemudian na tu sendiri lepas dengung panjangkan pula 2 harakat. Boleh? La yas'alunan nasa ilhafa. Sa'il. Hamzah baris bawah i, matikan lam, jangan tawallud jangan beranak bunyi dia. Illa. Tak mau. Sa'il, pegang makhraj lam tu betul-betul. Hujung lidah tu letak betul-betul pada langit tu. Il, ilha.
Ha pedas saya dah kita dah bincangkan tadi di awal tadi. Ha pedas ni kita kena sempitkan tengah kerongkong kita. Tengah kerongkong sempitkan untuk dapatkan suara yang kita kata pedas tu lah. Ilha, ilha, fa, ha mat asli 2 harakat, fa mat iwad. Ganti, mat ganti. Gantikan apa? Fan tanwin tu kepada mat 2 harakat. Wallahu a'lam. Boleh? Belajar dari kesalahan. Betul itu. Betul betul. Mantap semua. Saya yakin semua ni handai-handai belaka dah ni. Boleh nah? La yas'alunan nasa ilhafa. Jom baca sama-sama. 1, 2, mula. La yas'alunan nasa ilhafa. Baik, kita berhenti kat sini. Kat atas ni ada waqaf ula. Maksudnya dia tak ada waqaf, tapi kita sebenarnya boleh je nak sambung, tak ada masalah. Cuma kalau berhenti itu lebih baik. Waqaf ula. Waqaf maksudnya berhenti, ula maksudnya menjadi keutamaan. Berhenti itu lebih utama daripada kita sambung. Tapi kalau nak sambung pun tak ada masalah. Cuma bila kata dah boleh berhenti, kita berhenti je lah. Okey. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ وَمَا تُنْفِي وَمَا واو pada atas wa, ma asli. Okey, ma asli. Nun mati bertemu fa. Ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu fa ni ikhfa. Apa makna ikhfa ni? Sembunyi. Sembunyikan. Nun tu jangan sebut nun tepat pada makhraj. Ingat tu. Keyword untuk hukum ikhfa ini, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Wa ma tunfi, dan bersedia untuk sebut huruf fa. Kena ready lah untuk kita sebut fa tu, kena bersedia di makhraj fa, bibir mulut kan. Kemudian fa ni bersifat nipis, maka dengung kita pun nipis. Wa ma tunfiqu وَمَا تُنْفِي Pastikan dengung hidung walaupun kata nipis, bukannya وَمَا تُنْفِي وَمَا تُنْفِقُوا bunyi hidung, ingat tu. Dengung kan. Kemudian fi, fa pada bawah macam biasalah, fi kan. Qu ni 2 harakat, tebal selamanya. Ingat isti'la, angkat pangkal lidah kita. Tunfiqu min, ni huruf ziyadah, tak perlu baca, ada pada tulisan je, tetapi tiada pada bacaan. Min khairin fa in, min nun mati bertemu kha ni izhar. Okey, izhar. Nun mati bertemu kha. Nun mati yang ada simbol sukun di atasnya izhar. Jelaskan sebutan nun apabila bertemu dengan huruf kha datangnya daripada kerongkong kita. Min kha. Kha tebal jangan kha. Wa ma tunfiqu min khairin. Sekali lagi kita jumpa ikhfa. Okey, sebelum tu saya nak share ni dulu. Ya yang sukun sebelumnya pada atas, ingat dia bacaan lin. Khairi. Khai. Lembut pada ya mati tu. Min khairin. Ni baru ikhfa ni. Tanwin bertemu fa. Jangan sebut tanwin tepat pada makhrajnya ataupun nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut. Min khairin fa. Bersedia nak sebut fa. Kemudian dengung pun ni nipis. Pastikan bunyi hidung. Dengung mesti hidung.
Cuma dia bukan bunyi yang padat lah. Dia tak penuh bunyi dia. Min khairin fa'in nun bersabdu. Wajibul gunnah. Okey. Wajibul gunnah. Min khairin fa'innallah. Fa'inna nun bersabdu. Wajibul gunnah. Ingat ya. Fa'innallaha bihi. Kalimah Allah ini perlu ditebalkan. Sebab apa? Sebab sebelumnya baris atas. Dan yang tebal pada lam, ingat. Na ni biasa. Kawal bunyi dia. Na. Fa'inna nallaha. Fa'inna kawal bunyi. Nallaha. Jangan bawa pengaruh Ingat. Pengaruh tebal tu. Fa'inno. No. Tak mau no. Na. Okey, boleh? Fa'inna Allah. Kalimah Allah tebal. Habihi. Ha satu harakat. Bi satu harakat. Hi maksilah qasirah. Bihi alim. Bihi gitu. Boleh ke ni tuan-tuan perempuan? Hi tu maksilah qasirah. Okey. Baca dua harakat sajalah sama je macam mad asli. Alim. Baik, huruf ain sempitkan tengah kerongkong. Fa innallaha bihi alim. Li dua harakat asalnya mad asli kan? Tapi sebabkan kita nak berhenti pada mim ni. Okay, mim ni. So alim. Itu dia. Man arid lis-sukun. Man arid lis-sukun. Kita boleh berhenti dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh tuan-puan? Okey, tadi kita dah baca belum atas ni? Belum rasanya. Kita ambil balik ni. Al-jahilu Jom kita baca sama-sama. Daripada al-jahilu sampailah bisimahum. Berhenti sini. Kemudian sambung la yas'alu ilhafa. Wa ma tunfiqu sampailah alim. Boleh? Jom kita baca sama-sama. Ready? 1, 2. Daripada al-ja 1, 2 mula. Al-jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Kita sambung. La yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Baik. Kita dah selesai dah. Ada soalan. Tadi ada yang tanya sukun arid macam mana? Saya pasal soalan tu. Cuma saya nak jawab di hujung ni. Sukun arid ni adalah sukun mendatang. Okey, macam mana nak tahu sukun mendatang? Ni mau tengok ni. Ni tengok ni, saya gariskan warna kuning. No. Saya color warna kuning lah. Nampak lain sikit kan? Ni tuan-puan. Fokus pada mim ni. Fokus pada
Fokus pada mim. Baik. Yahsabuhum. Yahsabuhumu. Yahsabuhum. Yahsabuhumu. Apa beza dia? Okey. Puan Zurina, yang ni saya dah jawab dah. Syibih badal ni tadi. Syibih badal. Menyerupai mat. Syibih. Menyerupai. Soalan ni saya dah jawab dah. Okey. Pelan-pelan relax tuan-tuan. Relax. Tengok ni. Tadi ada yang tanya sukun arid. So, kalau kita baca kat sini dengan melihat baris yang ada, yahsabuhumu, betul tak? Mu ni hidup baris depan. Tapi kalau lah kita ni nak berhenti, yahsabuhum, jadi automatik mim ni mati. Betul tak? Jadi bila mim tu mati disebabkan kita nak berhenti, itulah dia sukun mendatang. Sukun arid, sukun yang mendatang. Mendatang sebab apa? Kenapa diistilahkan mendatang? Sebab dia asalnya bukan mati, dia bukan sukun asli. Dia bukan sukun asli. Sukun asli macam mana? Macam ra ni, lam ni, ra, yang ada tak ada sukun, itulah sukun asli. Basicnya, asalnya macam tu. Kalau macam yang hukum nun, ikhfa hakiki nun kosong, itu pun sukun asli juga. Cuma disebabkan atas dasar hukum ikhfa tu, maka sukun tu tidak diletakkan. Betul tak? Tapi ceritanya sekarang, sukun ni kita kena tahu dia ada dua. Sukun asli, sukun mendatang. Sukun asli ni dia memang mati pada penulisan tu, pada bacaan tu. Tapi yang arid maksudnya dia asalnya hidup. Macam mim ni tadi, kita berhenti kat sini. Yang last sekali. Ni. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Mim ni sukun arid. Sebab asalnya hidup. Alimun. Tapi kita berhenti. So sukun tu mendatang. Atas sebab apa? Sebab waqaf. Sebab kita berhenti. Wallahu ta'ala alam. Itu sahaja. Okay? Jelas kan? Macam mana cara baca tebal ra fathah dan dhammah? Ra ru. Ra ru. Ra ru. Itu adalah suara tebal. Dan macam mana nak hasilkan suara tebal tu? Kena angkat pangkal lidah. Pangkal lidah mesti terangkat. Ra. Kalau tak angkat dia jadi ra. 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 Dan ada juga yang mirip macam bunyi tebal tapi tak tebal. Ra. 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 Dia bunyi O je. Ra. Ra. Ya Rasulullah. Kena pergi marhaban. Gura-gura teman. Marah, mak-mak. Geng-geng marhaban. Nak marhaban pun kena jaga makhraj. Baru sedap. Kan? Ya Rasulullah. Tak mau gitu. Boleh nak marhaban. Memang tak payah jaga tajwid pun marhaban kan. Qasidah. Tapi kalau kita jaga sifat-sifat tu cantik lah bunyinya. Ya Rasulullah salamun alaik. Boleh kemes sikit bunyi dia. Kira. Tu contoh ra, ru. Samalah dua tu. Boleh? Tak betul tu Ustaz. Apa yang tak betul tu? Puan Rainah Saidun. Itu soalan ke apa tu?
Tak betul tu Ustaz. Apa yang tak betul tu? Boleh tuan-puan? Puan Nani, kita yang jadikan dia sukun disebabkan kita nak wakaf. Betul tak Ustaz? Ya. Terima kasih. Puan Safia. Yang lain semua okey Terima Dapat tak apa yang saya sebut tadi? Yang tanya tentang raw tadi. Clear ke? Siapa ke tanya? Dah tak perasan namanya. Puan siapa yang tanya tadi? Kadang orang baca berzanji tak ikut tajwid tu salah Ustaz. Ah, Dia kita kena faham lah. Tajwid ni sebenarnya melibatkan makhraj dan sifat huruf. Tapi biasanya orang kita ni faham tajwid ni yang ni lah melibatkan tentang dengung kadar 2 harakat. Bukan apa pun mengikut kepada pengucapan orang awam tu sendiri. Contoh kita berselawat apa semua kan. Contoh macam selawat banyak je yang panjang. Biasanya kalau pengucapan awam Rasulah. Ya Rasulah. Su tu asalnya 2 harakat juga. Kan dari sudut pengucapan awam orang biasa. Tapi kalau dalam ni bukan cerita Quran Kalau Quran kita wajib ikut setiap persatu. Macam mana diturun macam tu lah kita baca. Faham kan macam tu? Faham tak? Tapi kalau macam bab nasyid ke, bab selawat ke, itu kita tak terikat. Maksudnya kalau baca 2 harakat tu kita panjang. Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Kan contoh. Ya, padahal ya Habiballah tu bukan mad jaiz pun. Ya Habi. Kan? Kan huruf ha tu bukan hamzah pun. Jadi panjang tu sebab tu kita kena faham. Dia selain daripada Quran, kita tak terikat. Tapi kena berbalik dari sudut penjagaan makhraj huruf sifat huruf tu sebaiknya jagalah sebagaimana pengucapan sebenar dia. Macam tu. Yang kata tak jaga tu maksudnya kalau part mat tu kalau sepatutnya mat bertemu hamzah kan 5 harakat ataupun 4 kan. Tapi kita baca 2 je dalam qasidah tu contoh. So tak ada masalah. Dalam doa tak ada masalah. Kena faham betul-betul apa yang dikatakan tidak terikat dengan tajwid tu. Bukanlah sampai kita melepaskan keseluruhannya. Sebab tajwid itu merangkumi sifat huruf, makhraj huruf. Betul tak? Macam lagu macam ni lah. Macam saya bagi contoh. Macam kita, kalau kita lagu Melayu sendiri pun, lagu-lagu tak kisahlah apa jenis lagu pun. Kan kalau perkataan original dia tu, contoh macam aku rindu Rasulullah. Contoh. Aku rindu Rasulullah. Tapi kalau kita menyanyi, contoh menyanyi kan, selawat ke, ring tu dia buat dengung. So adakah itu menjadi kesalahan? Tak ada masalah. Aku rindu Rasulullah. Rindu. Tapi kalau pengucapan orang Melayu sendiri, dia akan sebut dengan ejaan R-I-N-D-U. Dia akan sebut rindu. Dia tak akan lepaskan semua. Aku rindu. Aku rindu. So tak sampailah maksud dia. Faham tak? Maksudnya penjagaan bagi setiap sebutan huruf tu kena jagalah supaya maksud tu sampai. Tapi ceritanya yang tak perlu dijaga ni tadi, contoh macam yang sepatutnya dengung, tak dengung, so it's okay, tak apa. Janji original makna perkataan tu sampai, betul-betul sampai. Faham ke ni? Ke pening? Faham tak? Kalau kata rindu, R-I-N-D-U, sebutlah rindu. Rosu.
Ni kalau aku rindu Rasulullah. Apa benda sebut ni? Lepas tu bila orang tanya kenapa nyanyi macam tu, kan tak payah ikut tajwid. Faham tak? Saya cuba relatekan dengan bunyi bahasa Melayu ni lah. Faham tak? Sama lah kalau kita bawa balik qasidah, berzanji ke, marhaban, marhaban, ya marhaban. Contoh. Bunyi nak macam Piramli dah, tapi tak kena pula. Contoh, tuan-puan jelas kat sini. Faham ke ni? Saya main bantai ni, tak tahu tuan-puan faham ke tak. Biasalah. Tak ada skrip. Balon je tuan-puan. Asalkan faham. Dia kena bagi contoh. Tak? Kalau cakap aja tak jadi bagi contoh. Faham? Panjang pendek dia, bab-bab dengung tu. Faham kan? Takkanlah dalam lagu pun nak buat ikhfa' hakiki, jenuh tuan-puan. Kan? Lagu Arab lah khususnya. Jenuh lah, nun mati. Kena dengung pula situ. Terus cacat tune lagu tu. Macam tu lah lebih kurang. Boleh faham ke kot lah. Wallahualam. Saya rasa itu saja kot lah. Ya. Macam mana boleh masuk bab ni Cerita apa tadi Saya pun lupa. Oh, saya tu. Saya mahaban tadi. Ya. Macam doa, qasidah dan sebagainya. Ada naya. Okey, kejap tuan-puan saya nak bagi tahu. InsyaAllah petang ni, siapa yang berkelapangan, petang ni insyaAllah kita ada jom sembang santai bersama Encik Ifan. Siapa yang sukakan penyampaian daripada beliau, insyaAllah petang ni beliau akan bersiaran langsung. Kejap. Tuan Mazlan Muhammad. Hukum dia bukan izhar. Dia hukum jelas je, Tuan Mazlan dia hukum jelas izhar. Perlu dibaca jelas sebab kita waqaf pada dia. Boleh tak? Bukan kata sukum datang tu fokus pada hukum izhar syafawi. Tidak. Sukun mendatang ni mana-mana keadaan boleh jadi. Selagi mana kita berhenti pada tempat yang berbaris, itulah sukun mendatang. Bukan hanya khusus pada mim sahaja. Jelas ke? Saya tak perasan soalan ni. Banyak soalan. Sukun arid tu sama ke dengan ma'arid sukun? Alamak. Nampaknya dah ada keliru dengan istilah ni. Tak sama. Nampak macam sama tapi tak sama. Ma'arid sukun ni berlaku. Sekejap, saya kena tunjuk balik ayat Quran. Ingatkan dah selesai tak? Minta maaf tuan-puan, kejap Kita jawab dulu soalan ni. Ma'arid sukun dia ada syarat. Ma'arid sukun dia ada syarat, iaitu bila kita berhenti pada sesuatu huruf ataupun huruf yang terakhir dan sebelumnya ada bacaan mat, baru jadi ma'arid sukun. Boleh faham ni? Tapi kalau sukun arid ni jadi waktu bila-bila boleh. Contoh macam, tapi ikut pada tempat yang boleh kita berhenti lah, bukanlah main tibai je kan. Contoh macam ni, Mina. Memang kita tak berhenti kat sini, cuma nak bagi tahu contoh. Al-jahilu aghniya amin. Asalnya na ni pada atas, tapi sebab kita berhenti, so na ni mati. Ni saya letak mati.
So min, jadilah sukun arid pada nun tu. Itulah sukun arid. Min. Boleh faham? So dia tak sama. Ma'rif sukun dia ada syarat dia. Ma'rif sukun dia ada syarat dia. Dia melibatkan 3 huruf. Iaitu huruf pada kita nak berhenti. Contoh pada mim ni. Kemudian sebelum dia ada mak asli. Li. Maka kita baca fa innallaha bihi alim. Barulah ada pilihan 2, 4, 6 dan sebagainya. Okey, begitu juga pada macam hukum matlin. Itu semuanya ada syarat. Kena ada syarat. Sukun arid ni dia tak ada syarat yang khusus. Dia cukup tempat tu memang boleh berhenti, dah. Sukun arid lah tu. Okey. Cuma point dia memang dua-dua sukun arid dengan ma'rif sukun memang akan berlaku ketika berhenti je lah. Okey. Boleh faham ni? Ma'rif sukun pun dia berbaris juga. Dia memang nampak macam sama. Tapi kita kena faham, ma'rif sukun ni dia ada syarat dia. Kalau sukun arid, dia memang berlaku ketika berhenti dan berlaku pada dalam keadaan dia berbaris. Kita berhenti pada dia. Ma'rif sukun pun macam tu juga. Kita berhenti di hujung bacaan. Ketika berhenti je berlaku. Kemudian dia pun berbaris juga macam mun ni. Alimun. Nampak tak? Tapi tu saya bandingkan dua ni. Jelas ke? Macam ni ma'rif sukun alim. Sebab sebelumnya melibatkan mak asli. Maka dinamakan dengan ma'rif sukun. Kalau min, sukun arid. Nampak? Dia memang macam nak sama. Bagus juga soalan ni sebenarnya. Mungkin ada yang keliru juga kan? So saya harap dengan soalan yang diajukan ni menjadi pencerahan buat yang lain jugalah. Okay, boleh? Clear Sukun arid kena ulang ayat ke belakang ke Ustaz? Tak. Itu lain pula. Itu part lain pula. Tengok pada situasi lah. Dia bukan syaratnya begitu. Berhenti kat sukun arid kena ambil belakang. Tak. Kena tengok pada dari segi macam mana keadaan ayat tu. Boleh? Boleh ke ni? Boleh? Okay, Alhamdulillah. So, itu juga Sekejap. Saya dah tertinggal mana komen yang saya nak baca ni? Okay. Alright, Alhamdulillah. Itu saja. Baik. So, selesai Saya anggap semua selesai. Saya nak cerita balik pasal petang ni. Petang ni tuan-puan, siapa yang free berkelapangan jam 3 petang, kita ada Jom Sembang Santai. Tapi bukan live. Ingat, dia bukan live Facebook. Kita buat dalam Telegram. Nama dia Voice Chat Telegram. So, ianya semua akan berlangsung dalam Telegram. Telegram yang... Apa ke nama Telegram tu? Saya lupa pula. Encik Elmi ada ke? Boleh tolong kopikan? Ya. Tak apa. Saya dah jumpa dah. Okay, saya letakkan di ruangan komen tuan-puan. So boleh join Telegram ni. So petang ni perkongsian tu akan dibuat dalam ni. Dia konsep dia macam konti radio. Macam radio. Sebab tu nama dia voice chat. Kita tak nampak muka pun, kita hanya dengar je. Macam kita dengar radio. Jadi insyaAllah akan ada perkongsian buat tuan-tuan perempuan. Pada petang ini bersama Encik Ifan. Nama tajuknya tak ada tajuk khusus lagi. Cuma dia punya umum dia Jom Sembang Santai. Voice chat Telegram. Saya rasa tuan-puan nak tanya-tanya dalam tu pun rasa boleh juga. Cuma tak pasti adakah bercakap juga ke ataupun type ke macam mana.
Boleh petang ni, try dulu. Siapa yang tak pernah kan? Saya pun tak pernah lagi sebenarnya. Siapa yang berkelapangan boleh join petang ni jam 3 petang insya-Allah. Kalau yang lelaki habis sembahyang Jumaat tu kan, bolehlah makan tengah hari apa semua, pukul 3 boleh get ready dah. Tapi apa pun kena join grup Telegram dulu. Pukul berapa ustaz? Tu dah tulis. 3 petang. Okey. Kita bercakap-cakap dengan Cik Ifan ke? Saya tak pastilah dari sudut praktikal dia macam mana. Dari sudut saya tak sure nak cerita lebih sebab saya pun tak pernah lagi pengalaman dalam voice chat ni. So apa kata petang ni jom kita sama-sama masuk, kita tengok macam mana rupanya, macam mana keadaannya. Tapi apa-apa hal pun, apa-apa hal pun kena join Telegram dulu lah. Saya dah letak link kat komen tu. Cuba tengok kat pin komen tu ataupun tekan masuk dalam tu. Nama Telegram tu Telegram Ustaz Hadi. Malu saya. Nama saya tu. Boleh nak? Masuk dalam tu. Nanti petang ni pukul 3 insya-Allah. Siapa yang berkesempatan insya-Allah. Tak rugi tuan-tuan, kita ambil input-input apa-apa kan. Nampak je macam santai, tapi ada input buat kita. Itu sahaja. Jom petang ni jam 3 insya-Allah. Jumpa sana terus. Baik, itu saja kot daripada saya. Jom kita baca semula daripada awal insya-Allah. Kita ambil daripada awal boleh? Lil fuqara. Right? Sedia semua? Ready? Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya. Kita ambil al-jahilu. 1, 2 mula. Al-jahilu aghniya minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim. Sadaqallahul azim. Okey, kita baca sekali lagi. Laju sikit tempo macam biasalah. 1, ready semua. 1, 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. Kita ambil semula al-jahil.
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi itu saja setakat ini untuk hari ini. Salam Jumaat buat semua, insya-Allah. Jangan lupa pada petang ini ya. Pada petang ini kita akan bersama dengan Cik Irfan untuk slot Jom Sembang Santai dalam Telegram, insya-Allah. Melalui voice chat, bukan live Facebook, tuan-puan. Jadi ingat saya dah sebut tadi, untuk join, untuk akses kita punya program pada petang ini, kena masuk dulu dalam grup Telegram. Dan link saya sudah sediakan di ruangan komen, tuan-puan boleh tekan sahaja. Dan kita akan jumpa pada jam 3 petang, insya-Allah. So saya harap semua dapat, yang berkelapangan bolehlah bersama dengan Encik Irfan pada petang ini, insya-Allah. Kemudian saya nak maklum kepada sahabat-sahabat pelajar-pelajar Kito semua, Kito 2, bukan Kito 3, Kito 2, batch yang kedua. Tolong tengok balik dalam grup Kito, tengok Encik Irfan ada maklumkan sesuatu dalam tu berkenaan dengan kita punya pertemuan esok, insya-Allah. Okey, mohon tengok grup, takut tak baca kan, so saya inform kat sini lah. Baik, saya rasa itu saja. Selamat berhujung minggu semua, insya-Allah kita jumpa pada petang ini. Kemudian untuk sharing tajuk kita akan sambung pada minggu hadapan lah, hari Isnin. Jadi doakan agar semuanya baik-baik saja, insya-Allah. Saya doakan agar semua urusan tuan-puan bermula daripada hari ini hinggalah sampai lebih-lebih dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Doakan kami juga izin ngaji agar terus berkembang maju untuk membantu masyarakat di luar sana untuk sama-sama kita memartabatkan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Itu saja, mohon maaf sekali lagi daripada saya, dan saya juga mewakili pihak izin ngaji lah. Kalau ada apa-apa kekurangan daripada pihak kami, mohon maaf dan sebagainya. Itu saja kot, insya-Allah. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Dan tidak lupa juga saya nak mengucapkan selamat hari jadi kepada Puan Nurmina, ada dalam ni kot saya rasa. Semalam hari jadi dia. Dan selamat hari jadi juga kepada sahabat-sahabat yang mungkin saya tak tahu, mungkin hari jadi dia dalam bulan 7 ni kan. Jadi saya ucapkanlah secara umum kepada sahabat-sahabat izin ngaji semua, salam tahun kelahiran. Okey. Semoga dipanjangkan umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan dengan nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita berikan manfaat kepada orang lain. Okey? Dan insya-Allah dengan kepanjangan umur ni juga membuatkan kita berada dalam ketaatan. Dan saya doakan juga agar semua hajat-hajat tuan-tuan dan puan semua sekali lah, okey, tercapai. Nak menjadi seorang qari yang berjaya, seorang pembaca Quran yang baik, bebas daripada kesalahan yang melampau dan sebagainya. Jadi saya doakan, itu harapan dan cita-cita tuan-puan. Betul tak? Tak ada apa dah pun. Kalau kita sembang-sembang pun semuanya jawapannya yang sama, semuanya matlamat yang sama. Jadi sama-sama kita doakan agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So sekali lagi selamat jadi semua kepada mereka yang lahir untuk bulan 7 ni lah. Dan kita pun nak masuk bulan 8 dah. So kalau hari jadi saya lambat lagi, standby tahun depan, tuan-puan. Standby, suruh standby, faham kot? Tahun depan. Tahun ni dah habis dah. Alright, itu saja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam Jumaat.
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرام حرام الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عونوا فالتائر فينا أخا الوهاني نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفونا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا رفيع شان ودرجي يا حبيب الله عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخاني كم إمام بعده خلافوا منه سادات بذا عرفوا وبآيات القرآن عونوا فالتائر فينا أخا الوهاني نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفونا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا الله يا الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج عطفتي جيرة حبيب الله يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا نبي الله